Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Itu di muka surat 22 kitab Irsyadul Jawiyin. Anak-anak yang dikasihi, bila kita faham dan reti maksud beberapa hadis ini, maka nyatalah bagi kita bahawasanya orang yang berkata tongkat Nabi itu, tongkat dia itu terlebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhirih, sampailah ke habis apa dia sebut tu, yang i'tiqad mereka hatta sampai Rasulullah pun kalau dah wafat, dah meninggal, dah mati itu tak ada apa-apa dah hubungan dengan kita. Dari sudut tak boleh berfungsi apa-apa, seolah-olah dia mati tu mati betul. Sedangkan i'tiqad yang kita dah belajar lepas, bahkan kaedah ahli sunnah wal jamaah wajib beriktikad bahawasanya orang yang setaraf orang syuhada, mereka ni adalah orang yang walaupun dah mati, nyawa berpisah pada jasad, sebenarnya dia ada cara hidup dia di alam barzakh sana, diberi rezeki, yurzaqun, istilah Quran gitu. Apatah lagi orang yang siddiqin, apatah lagi orang yang nabiyyin, apatah lagi mursalin, apatah lagi mereka ni ialah ulul azmi, apatah lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kata tongkat ni lagi bagus, orang itu kata dia ialah yang sebenar-benar orang yang sombong dan megah. Jadi insya-Allah kita nak sambung pagi ni, sambung balik kitab Irsyadul Jawiyin kita, sambung mengenai kefahaman yang terdekat ni adalah mengenai fahaman yang menolak tawassul, menolak dan berpahaman bahawasanya dengan kita menyebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah, yang tu adalah khurafat, bid'ah, boleh jadi syirik. Ini semua pahaman yang tak betul dalam kaedah agama kita. Pasal warid datang, khasnya tak kita duduk bicara, Rasulullah walaupun dah wafat, sebenarnya dia hidup di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang mati syahid pun di sisi Allah Ta'ala adalah hidup, apatah lagi Nabi-Nabi, bahkan sebelum tu, apatah lagi siddiqin, apatah lagi mereka ini adalah nabiyyin, apatah lagi mursalin, apatah lagi ulul azmi, apatah lagi dia itu adalah seafdal makhluk. Jadi orang yang beranggapan, beriktikad begini, dia adalah orang yang sombong dan megah, yang khianat ia akan dirinya sendiri, wal iyadzu billah.
Sombong tak mana? Batrul haq. Tu ta'rif sombong. Apa dia? Lawan nak sebenar. Hidung tinggi. Sombong ni istilah dia tak boleh menerima kebenaran daripada orang lain, bahkan rasa diri dia saja yang benar betul, menolak benda yang hak. Itu sombong. Jadi dah benar kata memang Rasulullah ni sebenarnya dia hidup. Kita bagi salam, dia jawab, bahkan setiap salam semua daripada umat Nabi SAW dijadikan malaikat khas bawa pada Rasulullah SAW. Dia kenal satu persatu, seorang, setiap individu. Siapa yang berselawat, tak berselawat tadi, selawat ada hati perasaan ke dia ke, tak ada hati perasaan ke, dia tahu siapa yang duk berselawat itu. Itu Rasulullah. Jadi dia bukan macam orang biasa, bahkan syuhada pun bukan macam orang biasa, apatah lagi Nabi-Nabi Rasul. Jadi orang ni sombong, lawan sebenar. Sebenarnya dia kena i'tiqad bahawasanya memang ada Rasulullah ni hidup, dan di atas hidup dia tu takkan tongkat yang ada di tangan dengan Rasulullah yang hidup di alam barzakh, tongkat ni lagi besar manfaat daripada Rasulullah yang dah wafat. Ni apa faham ni? Memang sesat ni. Itu yang orang ni sombong, untuk megah, duk rasa diri dia betul, lepas tu khianat akan diri. Kat mana khianat ni? Dia telah rosakkan diri dia dengan akidah yang salah. Dia silap mati boleh jadi kufur. Alhamdulillah. Kufur pasal apa? Pasal ada perasaan mempelekerkan Nabi SAW, memperendahkan Nabi. Tambah pula khas sebut, tongkat aku ni lagi mulia daripada Nabi Muhammad. Kasarnya bahasa tu. Dia istilah khianat diri dia. Dia rosakkan diri dia. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua daripada bencana akidah yang macam ni. Bahkan doa tu hal nisbah i'tiqad, berwaspadalah dengan kumpulan-kumpulan Cik Wahab ni. Tu bunyi lembut sikit lah, Cik Wahab tu kan. Pak Wahab ni, bapak kaum muda tu, bahasa kasar kalau macam tu. Hati-hatilah dengan Cik Wahab ni. Pasal apa ni? Pasal boleh menyebabkan rosaknya akidah. Pendeknya, hal keburukan Muhammad bin Abdul Wahhab ni dan penyokong-penyokong dia and the gang, hendaklah anak lihat, hendaklah kata dia, kita semua ni, anak-anak ni kena lihat sendirilah dengan panjang lebarnya dalam risalah Ad-Durrus Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah, dari awal sampai akhir. Disuruh pergi beli kitab tu, cari kitab tu, pergi baca. Kemudian kalaulah anak-anak yang tak pandai bahasa Arab, bolehlah juga melihat yang sudah siap dah dalam kitab Masalah Agama bagi Syekh Sirajuddin, ni orang Indonesia ni, bagi Syekh Sirajuddin. Dia ada menulis kitab Masalah Agama, juzuk yang pertama dari muka surat 138 hingga akhir. Khas bicara bab Wahabi je. Maka nyatalah, saya pernah baca buku ni tapi tak ingat duk mana buku. Tengok Wafi apa, Shopee kot ada lah, ni Shopee semua ada. Orang yang kot tak jual dalam tu. Sorry Syekh. Maka nyatalah bagi anak-anak, nyatalah kat kita kalau baca sungguh hak tu kan, oleh keburukan, nyatalah oleh keburukannya itu, maka anak-anak pun selalulah tolak dengan serta-merta. Selalu tolak ni maksudnya terus tolak lah, tak ada tangguh lah. Dah kita faham penin Puak Wahab ni. Dan melarangkan yang lain daripada memakai
juta yang buruk itu, cota yang buruk itu, memakai bahasa apa maksud dia cota? Kasut. Cota kasut Urdu lah. Memakai cota yang buruk itu. Urdu cota kasut. Juta. Petani apa? Tak tahu hasilnya. Memakai juta yang buruk itu. Nak menunjukkan kata pakai tu bahasa kiasan lah, kalau baca dengan juta dengan makna kasut Urdu, maksudnya duk jadikan tempat kita berpijak, tempat kita bersandar, tempat kita berpegang. Tu tempat berpegang, tempat bersandar yang buruk, yang salah. Dengan serta merta juga kita pun akan, kalau kita jenis tempat berpijak, tempat berpegang, tempat bersandar, tak bijak lah wabi ni, bahkan sepak lah. Bahasa gitu. Oh, macam tu. Contoh kan, macam tu. Daripada memakai contoh yang buruk itu, contoh. Kena baca gitu kan. Contoh. Okey, contoh. Memang pasal ni ibalah dia tak tulis kan. Mana tadi? Dan melarangkan yang lain daripada memakai contoh yang buruk itu. Dengan serta merta juga. Dan janganlah sekali-kali anak-anak hidup dalam hal buka mulut-mulut menanti nak makan dan telan apa-apa yang nak suap oleh setengah-setengah daripada kuli-kuli bagi puak Wahabi tu. Oh, sedap bahasa dia. Jangan nanti duk ngangar ya. Haji puak Wahabi ni cerita apa ya? Ngap telan. Ngap telan. Tunggu Ustaz. Hati-hati lu. Jangan duk makan sebarang. Tambah kita dah kenal ada tokoh-tokoh Wahabi, dia mau bawa senarai lah pun. Dia orang kata betul kan ni? Semak dia kan. Kalau dulu tak silap dia hantar gambar tu siap dengan link. Setiap nama yang ada dalam tu, link dia dalam YouTube. Mungkin tengok dia Wahabi tak Wahabi. Tengok dia ngajar aku dah. Boleh kenal guru ngaji kat Penang tu. Dia dengar sekali ya. Dia tahu Wahabi. Guru dia saya pergi belajar ke India. Dia pernah main Malaysia. Dia tak kenal pun kawan tu. Dia tengok gambar. Apa dia bahasa dia sebut? Dia kata yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Dia tengok gambar. Dia kata yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa belakang dia sebut tak? Lagi saya bohong pula dia kata apa? Ingat? Tapi dia kata bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Tapi dia kata Wahabi itulah. Dia ni Wahabi yang bahasa itu. Dia ni bukan ahli sunnah wal jamaah, musyabbihah ke apa dia sebut belakang. Tapi dia tengok gambar. Lagi ya, tu lagi basirah tu lagi besar. Kita kenal gambar tu, siapa dia kan? Dia tak pernah jumpa pun. Kata dia, yang ni bukan ahli sunnah wal jamaah ni. Yang ni Wahabi ni. Macam tu lah bahasa kita kan. Kita tengok, kenal. Kita dengar. Guru saya tu, ni cerita guru bagi guru kan. Ni guru ni, dia tengok, tak biasa sebut nama pun, dia tengok muka pun dia kenal. Ni Wahabi. Siapa dia? Tak tahu. PM tepi. Kalau ni kalau sebut nama ni marah. Marah. PM tepi. Siapa dia tu? Masyhur Malaysia. Masuk NTV pun. Pakai kod, pakai songkok. Oh, cakap cerita sains sikit. Wow. Tak faham sudah. Siapa dia tu?
Faham kan? Selalu sebut sains dan Islam apa. Oh, orang terpegun dengan dia cakap. Tapi Wahabi. Yang ni duk nganga mulut dengar kawan tu ya, macam hebat. Wahabi weh. Dia ni kuli-kuli puak Wahabi. Panggil kuli ni pasal apa? Pasal puak Wahabi ni yang mana ikut pahaman dia ni selalunya dia tak khidmat percuma. Dia jadi kuli. Pasal apa jadi kuli? Pasal biasanya semua tokoh-tokoh dia orang ni dia ada dapat bayaran daripada kerja Wahabi. Ni bukan saya kata, ni orang-orang yang pernah berusaha macam tu dan orang yang pernah jadi Wahabi yang dapat bayaran. Dia dah taubat. Dia Muhammad itu. Satu dia orang tulis banyak buku, buat karya-karya. Pasal apa? Setiap orang boleh buat karya cerita Wahabi, dia ada apa disebut honorarium. Ada dapat habuan dengan sebab menulis buku-buku cerita Wahabi ni. Salahkan orang-orang yang ahli sunnah wal jamaah. Tambah dia sebut Asy'ariyah Maturidiyah ni. Tulis buku kan, dia bagi anugerah besar. Satu panggil kuli Wahabi. Sama telah pula apatah lagi pada masalah i'tiqad usuluddin. Kalau fiqh suku, duk tak mau baca bismillah, duk tak mau baca kunut, duk baca tak mau tahlil, ziarah kubur tak boleh pergi. Apatah lagi masalah usuluddin. Allah tak arah. Kacau tu. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah turun naik ke langit, turun ke bumi. Apa punya akidah ni? Dan jangan anak-anak halak. Tu nak sebut tani macam mana tu. Janganlah anak-anak menggalak akan anak-anak pula berkawan dan bermain di halaman rumah bagi setengah-setengah daripada kuli-kuli Wahabi tu. Elak. Janganlah anak-anak elak akan anak-anak pula beri. Maksudnya jangan biarkan anak-anak duk pergi main ke halaman rumah setengah daripada kuli Wahabi. Sama ada halaman rumah pergi rumah Wahabi tu suku, ataupun istilah halaman ni mana medan-medan tempat-tempat Wahabi duk operasi, duk buat kuliah, duk mengajar, jangan duk cuba pergi. Pasal apa? Kadang ada orang kata macam ni, saya tak ambil Wahabi dia, saya ambil ilmu Quran dia saja, ilmu tajwid dia. Takkan dalam tu dia tak ngajak benda lain. Ngaji tajwid pun dengan Wahabi masalah lah. Apa dia? Kalau ngaji tajwid agak-agak Wahabi apa masalah? Tak salah. Kita kalau habis baca Quran macam apa? Bid'ah. Nabi tak biasa sebut sadaqallahul azim. Tak percaya dengar. Ada majlis dia mau buat itu, saya dah tengok. Memang tengok depan mata kan. Adalah dia buat satu majlis, untuk dia panggil ada satu pensyarah universiti dia. Satu geng-geng dengan dia lah kan, baca Quran. Habis Quran tu. Habis. Tak sebut, nak sebut sadaqallah tu tak sama sekali. Macam pada dia sebut sadaqallah ni bid'ah. Nabi tak bisa baca sadaqallah. Astagfirullah. Itu kata, nak kata macam mana? Bengap. Memang ni tak faham metode tu kan. Nak kata Allah Ta'ala ni betul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul aliyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Nak sebut Allah benar, Rasulullah benar, apa tak boleh? Pelik sungguh lah. Nak sebut tu kan, walaupun sekadar ambil baca Quran, tengok tu pengaruh dia. Kemudian kalaulah anak-anak tidak menurut pesanan ni, kalau tak nak dengar cakap dia ni, maka beranilah ditugaskan dengan berselerak tabak seperti yang telah jatuh mana telah berlaku pada setengah-setengah tempat daripada tanah Jawi kita sekarang. Kalau nak ikut juga Wahabi ni, kata dia pasti akan berselerak lah masyarakat kita duk kelahi berbalah macam mana duk berlaku dah dalam masyarakat kita lah ni.
Masyarakat kita yang memang menerima Wahabi ni memang berkelahi habis. Belah petani tu, ya Allah. Pergi lah tengok, ni geng kawan-kawan saya yang memang duk mengaji belah hulu tu, memang ada geng-geng belah petani, ada yang geng belah Siam pekan terdekat, pekan Betung nama dia, pekan betong, bunyi Siam pelat gitu lah sikit. Berkelahi habis adik-beradik. Berkelahi habis adik, anak-anak, mak pak, suami isteri bercerai pun ada. Siapa? Saya Wahabi ni. Bini baca kunut cerai. Untuk saya baca kunut ke cerai. Cerai. Bini pun juga tak mau ikut. Ikut habis. Cerai. Sampai tengah tu. Dia punya pahaman bodoh dia tu. Taksub dia tu. Baca kunut ni seolah-olah satu salah besar. Hadis doa. Tampar lagi. Pada dia kalau baca kunut ni macam satu salah besar. Fatihah tu baca bismillah tu macam salah besar. Pelik jadi pelik gila. Padahal dia yang sebut khilaf. Kita ni terbuka, taklah terlalu rigid dengan hanya satu pahaman mazhab. Tapi bodoh sampai tak tahu. Dan kalau terbuka dengan pahaman mazhab, takkan jadi ta'assub, jadi bodoh. Orang tahu apa? Sampai habis semua benda-benda yang tu jadi salah. Jagalah, hati-hati sikitlah pahaman tu. Kemudian dia kata, marilah anak-anak melihat dan perhati sedikit cerita. Kata dia adalah Muhammad bin Abdul Wahab itu mula-mulanya dia pergi belajar agama daripada bapa dia sendiri. Bapa dia itu guru besar, Abdul Wahab. Dan daripada guru-guru yang lain daripadanya. Seperti Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Hayatus Sanad. Saya tak kenal dia sebut ni, saya tukang baca. Kalau Salman Al-Qurdi, kalau orang Kurdi ni, faham ni orang Iraq. Antara pahaman-pahaman ahli sunnah wal jamaah di Iraq ni, puak Kurdi. Saya biasa jumpa puak Iraq ni. Pergi Iraq pun 2 kali ya. Apa sebut? Dan ada orang Iraq yang duduk Malaysia. Saya sembang dengan dia ada cerita ni. Dia kata kalau puak Kurdi ni, kalau di Iraq, puak Kurdi lah yang ahli sunnah wal jamaah. Kurdi lain, Kurdi. Yang kuat pejuang ahli sunnah wal jamaah, Kurdi. Dan Muhammad Hayat Sanad. Jadi guru dia belajar elok. Kemudian akhirnya ianya datang ke Mekah Mukarramah. Maksudnya dia asal duduk Madinah. Maka tersaruk ia dengan kitab Ibn Taymiyah. Oh, tu hujah dia. Yang mengharamkan tawasul. Betul, haramkan ziarah kubur. Jikalau kubur Nabi ataupun wali-wali sekalipun. Kita kalau pergi tempat-tempat yang memang dah sabit, memang jelas masa mereka hidup tu dah mati pun dah lama dah. Dan memang pada iktikad kita mereka ni orang soleh-soleh sebahagian daripada awliya. Apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia biasanya akan ada binaan, ada kubah, ada apa lagi sebut? Kubah. Saya pergi Iraq, makam Syekh Abdul Qadir Jalani. Adalah masjid. Semua kubah-kubah, semua makam-makam awliya, para ulama ni kebanyakan yang duduk sebelah masjid. Siap ada kubah ke? Kubur Nabi ada kubah atas. Nak tengok Masjid Nabawi ni, nak tengok kubur Nabi kat mana? Tengok kubah hijau. Bawah kubah hijau tu kubur Nabi. Nak tengok pergi Iraq, tengok Syekh Abdul Qadir ni makam ni mana? Tengok kubah Masjid Abdul Qadir Jalani tu, bawah kubah tu, ya. Kubur dia. Boleh kata sekata tempat saya pergi ziarah ni, ulama-ulama para awliya ni, mereka ni semua ada kubah. Boleh kata semua ada kubah. Ada sebahagiannya yang mungkin tak masyhur, tak popular. Yang tu tak ada. Ada yang popular agak, tapi mungkin orang tempat tu tak ada orang yang istilah nak wakaf, nak bagi tanah khas untuk buat perkuburan mereka,
untuk bangunkan makam tempat mereka dikebumikan ni untuk dijadikan tempat ziarah, untuk dibuatkan bina-bina besar tu. Yang tu je hanya berapa orang. Yang lain semua ada bina, ada kubah jadi tempat ziarah, orang pergi ziarah, ada istilah tawasul, pergi ziarah kubur situ, buat tahlil itu, selawat di situ. Memang macam tu, memang itu amalan kita. Itu saya sebut Iraq, pergi Palestin pun macam tu, Mesir pun macam tu. Allahumma salli. Syria tak jejak kaki lagi, ada niat dalam pergi, tapi lah ni kaya tak boleh tambah covid ni tak tahulah. Nak lenggas padam pun payah. Apa nak sebut ni? Saya pergi Indonesia serupa tak? Pergi Pulau Jawa, pergi Kota Demak, tempat Sunan Kalijaga kan. Demak Kalijaga tak? Pergi tengok sana. Ada masjid dia, ada makam dia. Pergi ziarah, orang pergi naik bas berombong-rombongan. Orang yang faham kedudukan awliya ni macam tu. Orang tak faham, banyak pergi zoo lagi. Zoo pergi tengok monyet, pergi tengok kera, tengok unta, tengok gajah, tengok ular sawah. Memang bangga pergi tu. Kita ada. Orang soleh-soleh ni pergi makam awliya. Pergi ziarah tu tempat-tempat kubur orang para wali. Kalau Malaysia ni pergi pulau besar, orang tak tahu, tak kenal siapa awliya, orang tak tahu. Asal cerita pergi ziarah kubur tu, hatta kubur Nabi memang kata tak lagi. Dan memang pada intikad mereka, kalau boleh dia nak punggah kubur Rasulullah tu. Dan mengatakan Tuhan duduk bersila di atas arash. Ni Tuhan. Ada yang kata duduk bersila, ada yang duduk atas pada atas. Kan? Nama bukan main, hebat. Kalah Tutuk Guru di India tu. Tutuk Guru di India pun kadang tak panggil gelaran tu. Ini buah nama Maulana. Kan? Tapi kata Allah duduk atas arah. Dan lain-lain lagi lah. Maka memajulah Muhammad bin Abdul Wahab ni dengan cara dia faham tu akan jalan Ibn Taymiyah dan menambahkan yang lain-lain lagi. Ada tambahan bersih Muhammad bin Abdul Wahab, dia punya khas pula yang menyalahi Ibn Taymiyah pula. Ibn Taymiyah pun tak kata itu, dia tambah lagi lebih kuah pada sudu. Apa dia tu saya tak sebut satu-satu ni, baca teradap ni anda pergi tengok. Ibn Taymiyah itu namanya Ahmad Taqiyuddin Ibn Shihabuddin. Diperanakkan dia di Medan, negeri Palestin. Tahun 661. Ianya belajar agama daripada bapa Shihabuddin. Ialah seorang alim mazhab Hambali. Kemudian belajar pula daripada guru-guru yang bermazhab Hambali, sehingga jadi seorang alim besar dia ni dalam mazhab Hambali pada berbagai-bagai ilmu. Kemudian akhirnya Ibn Taymiyah ni tersaruk ia dengan fahaman kaum Musyabbihah dan Mujassimah. Jadi antara tokoh-tokoh yang masyhur mengajarkan fahaman Musyabbihah, Mujassimah ni Ibn Taymiyah. Muhammad bin Wahab ni ambil daripada Ibn Taymiyah. Ini saya tukar baca kan. Ulama-ulama kita, tua kita, lemah ni tengok kitab habis semua dah. Saya tak rajin tengah demo lah. Kitab ada, nak pergi buka tu. Rajin terlajak. Saya lah, sebut saya lah. Mereka, dia tersaruk dengan pahaman Musyabbihah dan Mujassimah. Allahumma salli. Ada antara yang disebut pahaman Mujassimah ni macam mana? Dia baca hadis kursi, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi sulusi lail, atau seumpama tu, yanzilu rabbuna fi sulusi lail ila sama'i dunya. Orang Taala turun ke langit dunia ni pada 2/3 malam. Masa tu dia duduk atas mimbar. Allah Taala turun tu macam mana dia tu, aku turun pada mimbar ni. Tuan. Mana wajah Syabah ni nak cerita tu? Musyabbihah. Dia tunjuk ke dia.
Itu riwayat-riwayat orang yang memang dekat, yang duk cerita macam mana keadaan Ibn Taymiyah ni dalam keadaan dia memahamkan dan mengajar fahaman-fahaman Mujassimah dan Musyabbihah ni. Macam kita zaman lah ni yang saya sebut nama Maulana tu, oh dia ni. Allah Ta'ala ni duk atas ni, bukan atas arah ni, arah Allah Ta'ala duk atas arah ni. Allah Ta'ala duk atas arah ni, atas pada atas. Oh saya tunjuk itu, atas pada atas. Atas arah tu. Tunjuk itu. Saya tiru saya tunjuk ni. Iaitu kata dia Musyabbihah Mujassimah ni apa? Puak-puak yang mengatakan Tuhan ni menyerupai makhluk dan Tuhan berjisim. Sebut kata Tuhan menyerupai makhluk ni, bukan dia sebutnya ni Tuhan ni serupa dengan makhluk, memang dia tak sebut itu. Tapi dah kata Allah duduk atas arah, Allah ni turun macam mana turun pada mimbar, Allah ada muka ada tangan, dia dah lah tu. Walaupun dia tak kata Allah Ta'ala tak pernah kata Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, tapi bila disebut Allah Ta'ala ada ciri makhluk, itu istilahnya menserupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu yang tutup guru kita guna bahasa gitu tu. Boleh? Faham saya cakap apa? Masih ada puak-puak bodoh tu, dia kata apa? Tak ada. Kata dia, kami tak pernah kata Allah Ta'ala serupa makhluk. Itu memang kufur. Terang-terang macam tu, tak ada siapa nak kelahi dengan kamu. Kan? Kalau ada lah kalangan orang Islam yang kata Allah Ta'ala ni memang serupa dengan makhluk, tu memang bengong gila babi. Boh itu. Nak menunjukkan bodoh tu, salah tu. Tu memang salah susah. Siapa tak kenal tu memang bodoh sangat lah. Masalah dia ada bahasa halus yang orang tak nampak, orang tak perasan. Yang tu sebenarnya Musyabbihah. Yang tu yang tutup guru kita duk tulis kata mereka ni duk kata Allah Ta'ala ni Tuhan ni serupa makhluk. Itulah. Tapi dia pun tak dakwa yang tu menyerupai makhluk. Dia masih kata yang tu ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kami mengiktikad gitu pasal Allah yang kata. Tu perkataan bodoh dia sebut itulah. Padahal itu Musyabbihah. Dia kata Allah ada muka yang layak. Ada muka ni Musyabbihah lah. Ada muka yang layak, bukan muka yang layak. Ada bahas nanti jumpa ke depan insya-Allah. Muka tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Dia mesti ada makna muka yang layak. Makna muka bukan muka. Kalau muka yang layak maksudnya mensabitkan muka pada Allah Ta'ala. Ada bahan ni banyak orang jumpa. Lagi sebut terlalu awal pula. Tapi nisbah saya bagi kuliah saya selalu dah. Tapi nak sebut nisbah tertib kita ni, depan ni, memang ke depan ni jumpa dua. Dia sebut masalah istiwa ala arash. Semua ayat-ayat mutasyabihat ni sepatutnya kawaid kita faham macam mana, mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah, salaf dan khalaf kan. Macam mana sepatutnya. Dia tak faham je tu. Dia faham lain. Sampai menyalahkan takwil, mensesatkan orang takwil. Tu. Kalau dia kata dia salaf sekalipun, salah apa? Mohong Dia bukan original salaf. Dia salaf fake salaf. Salah membohong, salah menipu. Salaf juga salaf yang Musyabbihah. Salaf dia ahli sunnah wal jamaah ada. Syiah salaf. Syiah salaf. Musyabbihah lagi awal daripada Syiah. Mujassimah lagi awal daripada Syiah. Syiah ni muncul zaman selepas Rasulullah. Salah lah tu. Boleh faham saya sebut. Jadi antara salaf ialah Syiah. Silakanlah ikut Syiah salaf. Ayat itu kan. Musyabbihah Mujassimah zaman Nabi Adam tu ada. Zaman Nabi Nuh tu ada lah. Musyabbihah dengan Mujassimah. Dua itikad Allah Ta'ala berjisim, menjisim dan menserupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Wajah serupa tu nanti bahas. Asal nak sebut pahaman Mujassimah Musyabbihah ni dah ada seawal zaman Nabi Adam. Anak dia lagi pun dah ada pahaman macam tu. Apatah lagi Adam, Idris, Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, ada dah pahaman Mujassimah Musyabbihah. Lagi salaf daripada salaf. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Maksudnya pahaman dia lagi tua daripada pahaman Syiah. Syiah memang pahaman tua. Pahaman dalam Islam, sesat dalam Islam ni
Antaranya pahaman Syiah. Syiah ni pahaman sesat tua. Awal-awal Islam dah ada lah pahaman Syiah. Lagi awal daripada Mu'tazilah. Ya, lagi awal daripada Mu'tazilah. Syiah. Allah. Musyabihah, Mujassimah ni lagi awal lagi pada hak tu. Zaman Nabi Adam lah, Nabi Nuh ada dah. Masalah Musyabihah, Mujassimah. Jadi dia i'tiqad ada kaki, tangan, mata, ada betih. Subhanallah, subhanallah. Nabi Adam, macam mana rupa Nabi Adam, Allah Ta'ala muka macam tu? Bukan saya kata dia. Allah yang kata. Nabi Muhammad yang kata, oh dia punya sandar macam tu lah. Dia nak berlepas diri, dia kata macam tu. Nak menunjukkan dia betul. Hati-hati lah dengan bapak ni. Dan kata dia, ilmu fiqah menurut ia akan mazhab Hambali, tetapi banyak juga mengeluarkan ia akan masalah-masalah yang tidak bertentangan dengan mazhab Hambali. Maksud tak bertentang ni tak secocok dengan mazhab Hambali. Dia kata dia Hambali, tapi tak ikut Hambali pun. Bunyi itu alasan untuk menanam tebu di bibir mulutnya, mengikut Hambali. Nampak bermazhab lah. Sedangkan dia tak bermazhab sebenarnya. Ada pun. Bahkan dia pelekeh mazhab. Dia tengok kuliah-kuliah dia buat, semua dia akan pelekeh mazhab. Semua, boleh kata semua. Kalau ada pun dia akan kata, wajibkah kita bermazhab? Dia akan buat kuliah-kuliah semua itu. Dia akan buat satu kuliah untuk menunjukkan, kata sebenarnya, kata dia, kita ni Malaysia ni, bila kita mazhab Syafi'i, jawab bayar zakat, kata dia. Bayar dengan duit. Ini tak mazhab Syafi'i, jadi kita bukan ikut mazhab Syafi'i. Kuliah dia semua nak menunjukkan bahawasanya, dan nak menegaskan bahawasanya kita tak payah bermazhab. Jadi maksudnya pahaman dia orang tu betul lah. Sebenarnya kita pun ramai lama dah tak mazhab dah. Kata dia, yang ni tak ikut Syafi'i, yang ni tak ikut Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lah kita. Kita ni ikut Imam Syafi'i ke? Dikeluarkan ayat-ayat macam tu dan contoh-contoh permasalahan macam tu untuk menguatkan hujah dia, nak mengatakan tak perlunya kita bermazhab. Pasal lama dah sebenarnya kita tak mazhab. Kita tak sedar. Orang yang duk kata duk mazhab Syafi'i tu pun dia pun tak sedar. Dia cakap macam tu. Kan? Ni bengap ni cakap macam ni. Bengap. Ikut kaedah kita. Kita memang atas nama mazhab, ikut mazhab Syafi'i lagi. Cuma ada beberapa perkara dengan kita tak bermazhab dengan mazhab Syafi'i disebabkan fatwa daripada pemerintah. Kaedah kita, pemerintah ni bila dia telah fatwa akan bagi arahan benda pula, memang salah satu kawaid din ni ada satu qadiyah. Kita belajar qadiyah kan. Satu qadiyah, contoh bab zakat, dia nak mudahkan pengurusan, tak payah usung bekas bawa trailer gini untuk pergi daripada misalnya Lenggong kutip zakat, kena 10 trailer pergi Ipoh bawa pergi bekas. Dia nak elak tu macam mana? Dia suruh bayar duit. Maslahat dia. Dia keluar arahan, minta perkenan daripada sultan supaya dikeluarkan zakat ni dengan menggunakan RM1. Telah difatwakan dan diputus dan direstu oleh sultan. Pemerintah suruh macam tu. Tak keluar pula daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada mazhab yang 4. Memang ada kawaid boleh keluar dengan beras. Macam mana? Sami'na wa ata'na. Bukan kita keluar pada mazhab Syafi'i. Faham? Lagipun memang dibenarkan kita untuk dalam satu-satu qadiyah tak ikut mazhab yang kita dah pegang, mazhab Syafi'i ni. Dengan ilmu yang betul, ulama pun dah bahas dah apa dia, dan tak ada beza antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi dari sudut untuk kita nak bayar dengan duit tu. Dari segi niat apa-apa, kita ada niat tu lagi bagus. Tambah siap pegang tangan lagi, inilah bayaran petengah aku, anak isteri aku, anak-anak aku, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, sebut semua. Sampai pegang tangan tu macam nak akad nikah tu. Apa nak sebut ni? Bayar petengah tu sampai macam tu. Inilah beras. Silap. Inilah duit ganti daripada beras. Lapas tu sampai macam tu tu. Dah dipelihara dah semua sahabat-sahabat untuk menyebabkan kita ikut dengan kaedah bayar duit tu sah tanpa khilaf. Satu kita ikut. Yang tu masih kita mazhab Syafi'i. Itu qadiyah yang dibenarkan.
Jadi asal nak sebut, taklah dengan kita ada beberapa kes tak ikut mazhab Syafi'i, mengeluarkan kita ada mazhab Syafi'i, tak ada. Sama dengan kaedah kalau kata ada orang Islam kita, ada beberapa perkara yang dia buat macam orang tak Islam, taklah jadi kafir. Jadi tak semayang, jadi kafir ke? Tak, walaupun tak semayang fasik, bukan kafir. Dia ada sebab-sebab yang menyebabkan orang-orang jadi murtad ni. Tak semua perbuatan yang bila tiru orang kafir jadi kafir, absolutely kafir, ada bab dia. Ini pun sama. Taklah dengan kita tak ikut mazhab Syafi'i dalam satu bab, mengeluarkan kita daripada mazhab Syafi'i, bukan macam tu. Lagipun dia memang qadiyah yang dibenarkan untuk kita dibenarkan. Macam mana, ada prinsip yang kita dah belajar bab tu. Saja dia nak gunakan isu-isu macam tu untuk nak menunjukkan bahawasanya memang kita tak payah mazhab. Dia akan buat kuliah macam tu. Tak dia kita tengok kuliah-kuliah dia. Semua macam tu. Semua passion macam tu. Saja buat perkampungan dekat negeri terbuang tu, negeri Pasir Pendengar tu. Apa? Panggil buat buat apa? Buat satu kursus. Tak boleh buat seminar. Seminar apa? Seminar sunnah. Macam tu kot bahasa dia. Buat apa tu? Nak cerita sunnah, Quran sunnah, tak pakai mazhab. Kalau ada mazhab pun, dia tikam kita satu. Nak menegakkan benda masa kata, dia dah bawa pahaman yang betul. Inilah ittiba' sunnah. Kalau saya ngaji, guru ajar tadi, dia mah ni duk ittiba' sunnah. Kita ittiba' sunnah wal jamaah. Yang tu yang jadi haru, pasal dia ittiba' sunnah saja. Dia tak kerti sunnah wal jamaah. Pasal dia tak pegang dengan ulama-ulama muntabah. Memang tak pegang. Tengok dia sebut. Hari tu pun saya ada sebut dah, antara Hambali ni, dia Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia adalah antara orang yang cukup cermat dari segi hukum. Dia payah nak kafirkan orang. Walaupun duk kelahi dengan Syiah, itu ada sebut kan. Memang dalam kitab-kitab ulama ada menyebut dalam keadaan Ahmad bin Hanbali ni. Dia ada satu majlis tu. Zaman dia pun Syiah ramai dah. Kelahi dengan Syiah ni. Bila sembahyang jemaah, Imam Syiah tu jadi imam. Dan Syiah ni pada zaman tu, Syiah yang bukan Syiah Imamiyah. Itu ada sebut saya rasa. Tak dengar. Bukan imam Syiah yang lani. Syiah yang lani ni kebanyakan Syiah Isna Asy'ariyah. Imam 12. Syiah imam 12 ni. Yang ni banyak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah kan. Apa saya sebut, kalau Syiah yang zaman apa saya sebut ni, Ahmad bin Hanbal tu, Syiah pada zaman Ahmad bin Hanbal, dia tak sampai tahap kufur. Fasik tu memang ada, pasal duk maki sahabat gini. Tapi dia nak jatuhkan kafir tu cukup payah. Kelahi dengan Syiah tu jadi imam, dia sembahyang jemaah ni. Nak sebut macam mana? Dia payah nak kafir ke orang. Ahmad bin Hanbal ni. Pak Wahab macam mana? Syirik, bid'ah. Mana Hanbali dah? Sekali lalu tu. Tengok. Kata Ibnu Battuta. Yang ni saya baca lah kan. Saya ni jenis tak berapa ingat jenis, tak berapa apa yang nama ulama duk mana siapa dia. Yang tu kita tanya orang lain. Saya tukar baca ayat ni. Kata Ibnu Battuta, kata dia fi aqlihi sayyi'un. Dia kata ada pada akalnya, akal Ibnu Taimiyah ni. Jadi faham tu Ibnu Battuta ni hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah. Dia kenal pada akalnya ada sesuatu yang ni sedikit cedera. Sayyi'. Ada benda dia ada kerosakan cara berfikir. Yang tu kot bahasa. Kalau bahasa kampung dia ni ada gelong. Bahasa kita orang apa? Ada wayar. Dia ni ada wayar. Dalam bab syariat ada wayar. Bab akidah ada wayar, syariat ada wayar. Ada wayar. Wayar faham wayar? Bukan ambil wayar pergi kerat bos tu. Saya ada clash wayar. Ada litar pintas berlaku. Patutnya ikut ahli sunnah wal jamaah jadi munjasimah. Ada litar pintas. Itu tak tahulah litar pintas tak pintas bunyi tak bunyi. Lagi kena tengok. Tu ada. Ada agak litar pintas kita. Dan lagi berkata Ibnu Battuta,
Kata dia berlaku satu kali pada Dimashq, Damsyik. Ibnu Taimiyah berkhutbah di atas mimbar bahawa Tuhan kita ni turun ke langit. Ni ada sini. Bahawa sebenarnya Tuhan kita ni turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam, seperti turun dari mimbar ni. Masa dia ada di Damsyik, pada masa tu dia duduk baca khutbah. Dia kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni pada 1/3 malam, fi sulusil lail. Lepas tu macam mana dia tunjuk macam mana dia turun pada mimbar ni, macam tu Allah Ta'ala turun. Maka ia pun selalulah turun daripada mimbar tu. Dia pun turun macam ni lah Allah Ta'ala turun. Itu bagi musyabbihah tu. Dia kalau buat bandingkan macam ni, Allah Ta'ala ada tangan, macam mana kita ada tangan ni, Allah Ta'ala ada tangan. Tentulah tangan kita lain pada tangan Allah Ta'ala. Tu nampak clear ke? Tangan kita, tangan Allah Ta'ala takkan serupa. Tangan Allah, tangan kita, tangan kita. Yang tu orang tak faham serupa dengan makhluk. Serupa dengan Allah Ta'ala dengan makhluk. Pada dia itu ahli tauhid lah tu. Siapa? Tangan Allah, tangan kita. Muka Allah, muka kita. Turun Allah, turun kita. Ni aku turun lah. Aku turun. Ni aku turun. Aku nak tunjuk cara Allah Ta'ala turun ya. Tapi Allah lah turun. Dia mah tak faham itu adalah musyabbihah dan mujassimah. Pada mereka itu ahli tauhid lagi. Ya Allah. Ya kalau berhati dengar ni mana nak syarah. Macam tu dia nak syarah. Muka-muka yang layak, tangan-tangan yang layak, betih-betih yang layak, mata-mata yang layak. Duk pun layak. Sedangkan layak kan muka, mata, tangan, betih ke orang Ta'ala. Dia punya faham ahadiyah. Ahad Allah Ta'ala ni. Dengan mana la yaqbalul qismah. Tak boleh dibelah bagi tu. Kalau faham ada muka, ada mata, ada tangan, ada betih. Maksudnya dia yaqbalul qismah. Dia boleh menerima belah bagi. Jadi di mana pahaman ahadiyah, dengan mana la yaqbalul qismah wa ta'addud. Tu pahaman ni mah rosak. Jenuh kita betul ya. Tambah orang duk kawan duk main kat halaman Wahabi ni. Mula-mula main kat halaman Wahabi, lama-lama masuk rumah Wahabi, lama-lama dia jadi tuan rumah Wahabi. Tak faham sudah pasal tu kan. Asalnya main kat halamannya. Waktu masuk, lepas tu dia pula jadi tuan rumah kan. Maka ia pun selalulah turun daripada mimbar tu. Maka pada hari itu jadi kucak kacir yang besar. Akhirnya dihukumkan, kata Ibn Taimiyah itu, dengan dipenjarakan dia. Dan banyak murid-muridnya kena penjara, iaitu murid-murid yang tak mau taubat daripada bawakan Ibn Taimiyah itu. Tetapi dengan kena penjara kali yang pertama itu, akhir dikeluarkan dia Ibn Taimiyah. Kemudian tak berapa lama berlaku pula fatwa ia dengan beberapa masalah pula. Setengah daripadanya dia keluar fatwa pelik-pelik ni, Ambali ke apa kan, dia keluar pelik daripada jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, bahkan pelik daripada ijma'. Apa dia? Keluar fatwa dia. Setengah daripadanya tolak 3 sekaligus, jatuh 1 jua. Memang puak-puak pasti berdengung tu pakai ni. Dan mereka berbangga dengan hukum ni. Kami ialah negeri yang mempunyai pahaman yang mengambil pendapat yang kuat dengan mengira berbagai-bagai aspek dan faktor gelebuk-gelebuk. Itu antaranya. Dia sebutlah. Antara yang dia banggakan, kalau seorang suami jatuhkan talak 3 pada isteri dia, maka tak jatuh talak 3, bahkan jatuh talak 1. Ini pahaman Ibn Taimiyah. Menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang empat mazhab kata itu kalau tak ada sebut 3 tak nak pula dia pakai hadis pakai Quran. Pasal dia nak faham talak 3 ni kena 3 kali talak baru 3. Kalau dengan angka 3 tak jadi talak 3. Sedangkan talak 3 tu bukan 3 tu 3 kali. 3 tu ialah angka 3.
Walaupun sekali sebut angka, dia ialah pengangkaan. Dia bukan masalah kekerapan. Bahas panjang dah ulama kita ni bab ni. Baik, dah haram kata dia pergi ziarah kubur. Pahaman negeri Pasir Pendengar tu pun macam tu. Tambah lagi kubur baca Yasin, baca kuat-kuat pula tu, satu kampung ni. Tambah bawa speaker portable tu baca. Jom kita pergi, tak percaya try tak. Saya ambil kamera daripada jauh. Rakam abang kan sendiri. Tak pergi bawa speaker, tak payah speaker lah. Speaker tu nak maklum kat orang yang kita buat benda tu ya. Pergi kat kubur tu, ke kepiah, kelompok, pergi duduk ratib lah tu sikit. La ilah, ilah. Mampu buat datang sampai menjabat agama, mari lalu. Mufti-mufti dia berturun tu. Siap ambil gambar ni. Dia kata haram pergi ziarah kubur. Maka akhirnya diangkatkan sampai kepada raja. Kisah Ibn Taymiyah ni. Maka ditangkap akan dia Ibn Taymiyah. Bersekali dengan beberapa muridnya. Dan dipenjarakan sehingga mati Ibn Taymiyah itu dalam jail negeri Dimashq, Damsyik, tahun 728. Pendeknya Ibn Taymiyah ini 2 kali dipenjarakan akan dia. Satunya di Mesir, keduanya di Dimashq, di Damsyik. Lihatlah yang dihimpunkan dalam kitab Masalah Agama yang sudah siap dipungut dari muka surat 127 hingga panjang lebar dalam juzuk yang pertama, maka tidak patut dan tidak layak kita nak ambil keburukan dia itu. Jadi keburukan yang ada pada dia macam ni tak usah duk tengok lah. Bahkan tak kenal dia orang tak apa, saya apa pergi belajar dengan orang lain lah. Nak mengaji pun tak usah tengok kitab dia, pergi tengok kitab orang lain lah. Tapi peliknya puak-puak yang sesat ni, na'udzubillah min zalik. Adanallahu ila siratal mustaqim. Dia pergi cari juga, kita ada kata sesat, dia pergi gedik-gedik pergi cari kat kita. Pergi tengok juga kitab Ibn Taymiyah. Selesai itu. Marilah anak-anak perhati masalah istiwa, iaitu tertinggi Tuhan. Jumpa situ nanti insya-Allah. Masalah istiwa. Tengok dia nak bagi penjelasan macam mana supaya kita terpelihara daripada pemahaman sesat yang salah, yang menyebabkan kita boleh sampai mati tak ada akidah disebabkan salah faham dalam bab ni. Insya-Allah jumpa ke depan. Soalan kalau ada. Nanti terdekat kita bicara nasihat-nasihat dia lah tentang Wahabi. Wahabi tu dikenalkan sikit kisah guru dengan Ibn Taymiyah ni siapa, macam-macam menyebabkan terjebak tu. Jadi kat masyarakat kita pun dia faham kita kalau kita lihat sejarah latar belakang kita apa mengaji tak sempurna mengaji, kita akan terjebak dalam pahaman-pahaman bawah ni. Ada soal? Mujassimah maksudnya mengiktikadkan berjisi orang telah ada mata, ada muka, ada tangan, ada kaki. Itu mujassim, tajsim. Musyabbih menyerupakan, menserupakan. Memang lain siap dah. Satu menserupa, satu lagi memang mengiktikadkan diri zat tu macam tu. Itu mujassimah, maksudnya memang mengiktikadkan jisim betul. Allah ada mata, tu tajsim. Allah ada telinga, tajsim. Allah ada betih, subhanallah. Pelik-pelik dia dengar. Tu tajsim. Sekalipun dia buat ayat belakang nampak murni sikit. Apa dia? Yang layak dengannya. Cakap macam tu pada dia tak apa tau. Sedangkan dia kata dalam bab ketuhanan tu salah besar. Kalau kat dia kita kata macam ni, ni macam babi.
yang layak dengannya. Ada tak dia marah tak? Ada tak dia marah tak? Saya bukan kata awak babi. Saya kata, yang babi yang layak dengannya. Bukan kata awak babi, yang nak buat sama babi. Dia kat Allah, dia sanggup, dia kata macam tu. Pada dia kata macam tu, tak masalah. Sedangkan itu musyabihah. Boleh faham musyabihah tu kan? Kalau kita kata babi, kalau yang tu bukan musyabihah, kita ni macam babi lah, yang layak dengannya. Jadi bukan musyabihah. Siapa? Yang layak dengannya, bukan babi. Pasal babi lain, mu lain. Memang mu bukan babi pun. Kata mu macam babi, yang layak dengannya. Jadi tak ada masalah lah. Macam mana dia kata Allah ada muka yang layak dengannya. Jadi dia kata tak musyabihah. Pada dia kata tak musyabihah, mu macam setan yang layak dengannya. Tak ada masalah. Boleh? Faham saya cakap apa? Bahasa tu. Kenapa dia boleh terkesan dengan bahasa itu? Dia tak boleh terkesan salahnya akidah dia, faham? Yang kata Allah ada muka yang layak dengannya. Pada dia itu akidah yang betul. Bubuh nama babi, mu ni macam babi yang layak dengannya. Oh, boleh. Orang cakap kasak ni apa ni? Bunyi kata Tok Guru. Tapi kasak punya bahasa. Lagi kasak. Aku takkan sebut babi ya. Duk itikad mujasimah. Mujasimah apa? Saya kata yang layak dengannya. Tak salah aku nak kata macam babi yang layak dengannya. Sebut babi tak jadi kufur. Tak jadi kufur. Dan babi pun bukan maki. Babi pun ada ciri-ciri kebaikan dia. Selalu disebut babi. Pakai kasut babi, makan lemak babi, makan jelatin babi. Banyak sokong babi. Jadi layak lah kata. Ni macam babi yang layak dengannya. Boh begitu. Terbakar lah dengar tu. Terbakar tak terbakar. Kita lagi terbakar dia nak sebut benda tak betul dengan akidah tu. Betul? Kalau saya sebut itu. Itu beza lah. Itu mujasimah jisim tu. Berjuzuk, beranggota tu. Kalau tasbih, dia ada menyerupa tu. Jadi, satu sudut macam serupa kan makna. Tapi, dia tengok angle lain. Pandang pada sudut ada muka, ada tangan, yang sabit muka tangan tu tajsim. Tapi membahasakan ada muka yang layak dengan Allah Ta'ala, walaupun layak dengan Allah Ta'ala, istilahnya tetap menyerupakan Allah dengan makhluk, pasal dari sudut berjuzuk beranggota tu. Musyabihah. Ya. Yang tu tak mujasimah lah, pasal bukan bab jisim, ada perasaan. Allah pun sedih, Allah pun gelak, Allah ketawa, dia faham zahir itu. Yang tu yang depan ni jumpa memang dia akan sebut bahas tu. Berpegang dengan zahir ayat. Berpegang dengan zahir ayat memang bahaya. Sedangkan dalam Quran dia ada ayat yang majazi, ada hakiki. Macam mana dia boleh faham ayat-ayat yang majazi itu dengan kalam hakiki? Itu dulu. Lagi kalau ada. Macam mana? Bayar zakat melalui Shopee. Ni soalan lain sikit. Ingatkan nak tanya Wahabi boleh duduk kat Shopee. Bayar zakat melalui Shopee. Zakat ni dia buat ibadat khas ni. Baik beli beras bagi punya malas sampai cari bagi miskin sampai kat Shopee pula tu. Kalau bayar kat pejabat agama pun saya petikai pasal bayar online. Apatah lagi bayar melalui Shopee. Kalau tahu saya punya condition di atas kata tak boleh bayar melalui online, bayar kat Shopee lagi masalah. Siapa Shopee ni? Amil lah. Tak? Amil. Macam mana mereka boleh membenarkan Shopee tu jadi macam Amil lah kan? Masa-masa macam Amil. Macam mana? Pelik kan? Tu kata pelik. Kita akan pelik. Pelik. Pelik.
Cuba bagi hatu burhanakum. Buat main tengok. Apa alasan hampa tunjukkan boleh. Kalau dia kata boleh bayar online pun. Kaedah bayar zakat mesti benda yang duduk dalam milik kita. Milik tam ni baru kita bayar. Ni bayar online macam tu ya. Mudah. Okey. Dah bayar zakat. Niat. Aku bayar zakat. Okey, siap. Dia jadi zaman dulu kita duduk dengar sembahyang main niat. Ini pun zakat main niat. Duit tu tambah saya bahas duit ni apa dia alam maya lah ni, duit digital, duit kertas tu pun satu hal lah. Macam mana pun sah diperlakukan dengan nilai. Inilah ni digital yang sah diperlakukan dengan nilai. Bolehkah yang tu untuk jadi ibadat? Untuk tambah pula ibadat khas. Saya ngaji Tok Guru banyak. Dia tak bagi abang tu. Dia tak bagi. Kalau nak beli online tak ada masalah. Tapi zakat online masalah. Satulah saya sebut. Panjang kalau saya sebut tu satu-satu. Saya sebut sekadar untuk menunjukkan kaedah saya. Untuk mengaji dengan apa Tok Guru duk ajar. Tok Guru pun dulu. Dia ada prinsip ni. Kalau saya sebut ke Pak Tih, dia yang kata nak bayar kod Shopee. Walaupun kita bayar dengan duit ni, dia tak marah. Tapi saya tak pernah tengok dia bayar zakat dengan duit. Dia akan bayar peterah. Zakat tu peterah lah saya bicara ni. Dia mesti bayar peterah dengan beras. Jadi dia akan bayar peterah, tak ada masalah lain. Dia mesti bayar pagi subuh bayar. Subuh. Kalau Tok Amir datang pun, dia akan bagi beras. Walaupun Tok Amir bawa resit, dia bagi beras. Memang dia orang tahu dah. Siapa pun jadi Tok Amir sana, memang tahu lah panggil Tok Guru ni. Memang hari raya pagi sembahyang subuh, dia akan sembahyang kat pondok. Lepas tu, Tok Guru lepas sembahyang, kata dia tengok Tok Amir. Kalau nama Pak Su, panggil Pak Su. Kalau ada antara yang kami yang kutip zakat ni, nama dia Zawawi, panggil Awi. Awi, tu rosak. Ambil pegah. Ni pegah, teh. Dengan tanggung jawab teh. Dia tak bagi duit. Tak bagi duit. Tak usah tengok bagi duit. Nak sebut tentu lah. Dia tak larang orang bayar duit. Tapi dia tak bagi dengan duit. Itulah. Kalau yang ni, kalau saya online, kalau saya duduk ngaji terus sebut apa keedah-keedah dia apa. Kalau saya sebut, saya memang tak bayar dengan online. Apa saya nak sebut? Kalau orang tanya saya kata tak usah bayar online. Itu kalau zakat. Tambahlah dukuk Shopee. Saya dah bagi jawapan lah tu. Kan? Panjang sikit itu. Sorry. Lain? Kalau ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل الصلاة على رسول مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسأل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن